Karena sifat sejarah ni kalau kita terus terang, dia menyakitkan. Sejarah ni kalau kita cerita je dia seronok, sambut merdeka 31 Ogos seronok, saya tak ada apa-apa, itu bukan sejarah. Banyak pengkhianatan berlaku. Portugis datang, waktu dia datang tu orang bagi tahu Portugis dari Goa, India. Portugis tarikh sekian-sekian ni waktu sesuai untuk serang Melaka. Jusoli ini adalah kerakyatan berasaskan tempat dia lahir. Dapat automatik. Ramai tuan-tuan, sangat banyak. Tetapi akhirnya jadi apa dengan keadaan macam ni? Menyebabkan akhirnya hak politik itu hilang. Dalam cerita sejarah kita, raja ni jadi jahat. Sultan Mahmud ni jahat. Segala jenis manusia, Mahmud ni lah yang paling jahat sekali. Raja lain ada tak jahat? Ada tak tuan-puan pernah dengar raja yang jahat di sini? Tak ada. Sultan Mahmud ni yang paling jahat. Satu Mahmud di Johor, satu lagi Mahmud di Melaka. Bila saya kaji sejarah Sultan Mahmud ni tuan-puan, saya jadi pelik. Sultan ni seorang sultan yang sangat hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-66 pada hari ini, dan juga sebenarnya yang ke-68 mengikut takwim Hijriah. Kita merdeka ni bukan 31 Ogos saja, tapi 5 Safar 1377. Yang tu yang kita tak ingat. Yang kita ingat tahun Masihi. Tahun Islam ni kita tak ingat. Jadi dah lepas dah 22 bulan baru-baru ni. Itu kemerdekaan kita juga, kerana dia kemerdekaan ini dipilih tarikhnya oleh seorang ulama, Syekh Abdullah Fahim, datuk pada bekas Perdana Menteri kita Abdullah Ahmad Badawi, seorang pakar ilmu falak, dan dia pilih hari tersebut bukan berdasarkan kepada kalender Masihi, tetapi kepada kalender Hijriah. Tapi kita tak ingat yang Hijriah tu, kita ingat yang Masihi, dan itu sebenarnya tak sesuai, kerana dahulu kita mengamalkan kalender Hijriah. Tulisan pun masih Jawi lagi, pada masa kita merdeka dahulu. Dan alhamdulillah, kerana saya sangat-sangat meraihkan kalau khalayak umum ni, masyarakat ni menjemput saya. Saya bagi tahu pada Pak Haji, tak payah bayar apa-apa, panggil saja, percuma. Jemput saja saya datang. Memang saya suka sangat nak datang ke surau-surau, ke masjid ni, kerana saya nak berkongsi perkara-perkara yang patut kita tahu, tentang bukan saja kemerdekaan, sebenarnya sejarah kita ni yang patut kita tahu. Tapi rata-rata daripada kita ni tak berapa tahu sangat sejarah kita, dan sejarah ni sebenarnya sangat penting, kerana dia menyimpan segala rahsia kita, pengalaman yang pernah dilalui oleh datuk nenek moyang kita dahulu, apa yang telah mereka perjuangkan. Kalau kita tak tahu, masa kita nak sambut kemerdekaan ni, kita sambut macam mana? Di kalangan kita ni, masa sambut kemerdekaan hari ni, hari kemerdekaan, orang sebut hari kebangsaan, saya sebut hari kemerdekaan, kita sambut ni macam mana? Apa pengetahuan kita tentang sejarah kemerdekaan? Kita hanya tahu 31 hari bulan Ogos itu saja ke macam mana? Bila saya selidik tanya-tanya dan saya tengok muka tuan-tuan pun saya tahu kita tak tahu apa-apa pun tentang sejarah kemerdekaan. Pelajar-pelajar kita bila ditanya apa maksud penjajah, penjajah tu apa maksud? Saya ingat kalau tanya anda apa, anda pun tak erti nak jelaskan penjajah ni apa benda. British ni, penjajah ni siapa? Apa maksud penjajah ni? Boleh tak jawab soalan ni?
Kita nak sambut merdeka, penjajah pun kita tak tahu apa maksud dia. Penjajah ni sebenarnya pencuri. Buku kita tak jelaskan penjajah ni apa benda. Pelajar kita kalau tanya dia tak tahu. Penjajah ni pencuri, penjarah, orang yang datang nak rampas kekayaan masyarakat yang dia kuasai. Itu maksud dia penjajah, pencuri, perompak. Bila kita sebut perompak, pencuri, baru kita faham British ni siapa. Baik, jadi kita menyambut kemerdekaan pada hari ini. Sebenarnya setiap tahun, sahabat tahun kita sambut kemerdekaan. Tetapi saya ingat di kalangan kita ni, kita wajar tahu tahun 1945, 31 Ogos 1957 ini sebenarnya kemerdekaan yang macam mana yang kita dapat tahun 57 ini. Merdeka atau tidak tahun 57 ni? Kita dah sambut tiap-tiap tahun. 57 itu kita merdeka ke belum? Karena dalam fikiran kita 57 kita dah merdeka, yang kita fahami. Tapi ahli sejarah ni dia kaji 57 belum merdeka lagi. Yang ni saya akan terangkan apa masalahnya. Baik, jadi sebenarnya saya dah tepu dah bincang tentang kemerdekaan ni. Berapa banyak buah masjid, berapa pihak dah jemput, benda yang sama dah ulang. Tapi mungkin di sini tidak mendengar lagi apa yang saya terangkan. Saya nak bincang fokus pada 3 perkara. Satunya ialah tentang isu-isu yang timbul tentang sejarah kemerdekaan kita pada ini. Yang kedua, saya nak bincangkan tentang bagaimana kemerdekaan itu kita fahami. Bagaimana disampaikan sejarah kemerdekaan kepada kita ni. Kita belajar kemerdekaan ni, sejarah dia dari mana? Dari buku teks. Bagaimana buku teks sekolah itu sampaikan kepada kita? Ataupun kita baca dalam akhbar, tengok dalam TV tentang kemerdekaan, sejarah dia dipaparkan. Adakah itu tepat dipaparkan? Yang ketiga ialah apa makna merdeka ini kepada kita? Merdeka setiap kali kita sambut ni, kita rasa macam mana kita sambut merdeka ni? Malam pagi tadi, 2:30 tadi, di Pulau Pinang ni banyak tempat yang jam. Bila saya nak balik rumah ni jam sana sini. Kenapa? Kerana polis buat roadblock sana sini. Anak-anak kita berkonvoi motosikal ni sampai polis terpaksa buat roadblock pagi tadi, malam tadi lah. Secara sampai tutup jalan nak ke rumah. Terpaksa pergi jalan yang jauh. Meraihkan kemerdekaan. Itu anak-anak kita. Setiap kali kemerdekaan macam tu lah, main mercur konvoi sampai ke pagi. Saya datang ke sini tadi pukul 5, nak lalu jalan pun terpaksa selit-selit motor ni. Mereka berkumpul sambut merdeka. Itu mereka. Bagaimana dengan kita? Pada hari ini kita memahami kemerdekaan itu. Kemerdekaan ini sebenarnya kita nak raihkan macam mana? Kita nak hati macam mana? Kita rasa gembira ke dengan kemerdekaan? Ataupun kita rasa sedih dengan kemerdekaan ini? Bila saya terangkan nanti, anda tenung dan fikirkan sendiri. Adakah kita ni rasa teruja, kita rasa seronok, kita rasa kemerdekaan ni kita perlu raihkan dengan hiburan, dengan keseronokan, dengan pesta dan macam-macam lah. Baik. Dalam aspek yang pertama yang saya nak terangkan, isu-isu yang timbul tentang sejarah kemerdekaan pada ini. Pertama, tadi saya terangkan tentang tarikh. Kita ingat 31 Ogos, kita lupa 5 Safar. 31 Ogos dengan 5 Safar ni perbezaannya ialah 5 Safar itu budaya kita dahulu, yang kita telah lupakan. Kita merdeka, sambut merdeka, kita lupakan jati diri kita. Tak ingat bahawa kita ni orang Islam, kita sambut merdeka dahulu. Tarikhnya bulan Hijriah, tarikh Hijriah itu, kalender Hijriah itu kita lupakan terus. Tak sebut. Kalau tengok kalender dahulu sebenarnya 5 Safar, 31 Ogos kat bawah. Tapi kita pada hari ini tak nampak langsung 5 Safar tu. Sekarang ni tak 5 Safar, kalau 22 hari bulan baru ni 5 Safar apa? Tahun Hijrah apa? Tak boleh nak sebut. Kadang-kadang saya pun terlupa. Pasal kita sudah tinggalkan warisan kita ni. Kita datang ke masjid, bulan kalender Islam kita pun kita tak tahu dah. Macam tu sekali. Dan kita rasa tak penting lah. Saya baru-baru ni saya pergi
kuliah di Masjid Ibadur Rahman di Kepala Batas. Masa tu 23 hari bulan. 22 hari bulan itu 5 Safar. Saya kata sebenarnya kita merdeka semalam. Kita tak sambut, kita tak raikan, kita tak sebut pun. Kita duk tunggu 31 Ogos ni nak raikan. Malam tadi pukul 12. Kemudian 24 ni saya ingat tarikh ni kerana tarikh lahir saya 24 Ogos. Saya ingat, tak pernah lupa. 24 Ogos ni sebenarnya tarikh apa? Masa kita sambut merdeka 24 Ogos ni, kita tahu tak tarikh apa? Kita tahu tarikh kita merdeka. 24 Ogos ni ada tak siapa-siapa yang di sini tahu? Apa peristiwa yang berlaku 24 Ogos? Ada tak? 24 hari bulan Ogos Portugis menyerang Melaka, runtuh kota Melaka. Kita tak ingat. Kita ingat merdeka, kita tak ingat waktu kita dijajah, mula-mula dijajah oleh Portugis pada tahun 1511, 24 Ogos 1511. Macam mana kita nak raikan kemerdekaan kalau kita tak ingat waktu kita dijajah ni bila? Apa yang berlaku pada masa penjajahan? Ingat, masa Portugis pergi serang kota Melaka, setelah Portugis ini menakluki kota Melaka, semua orang yang ada di situ yang Islamnya semua dibunuh. Tak ada tinggal sedikit pun, perempuan, kanak-kanak ke lelaki, semua dibunuh. Dia melakukan pembunuhan besar-besaran. Portugis ini dia pergi mana-mana, dia jumpa Islam, dia mesti bunuh. Semua sekali, tak tinggal pun, kecuali kelompok-kelompok yang ada kerjasama dengan dia, dia tinggalkan. Yang ada bendera putih kat rumah, angkat. Yang ni yang Pesubhat BT ditinggalkan. Bukan dalam kalangan kita pun sebenarnya. Sejarah kita belajar buku teks, Portugis serang ni, orang Melayu subhat dengan Portugis. Tak ada. Orang Melayu tak ada subhat dengan Portugis. Orang lain yang subhat dengan Portugis tak cerita sejarah tersebut. Kalau cerita dia jadi sensitif. Banyak pengkhianatan berlaku. Portugis datang, waktu dia datang tu orang bagi tahu Portugis dari Goa, India. Portugis tarikh sekian-sekian ni waktu sesuai untuk serang Melaka. Diberitahu mana kubu yang paling kekuatan Melaka, berapa orang tentera, mana tempat poin-poin yang lemah untuk serang Melaka. Bila Portugis datang, ada pihak yang kata nak musnahkan Melaka senang saja. Kalau pergi serang tak boleh runtuh Melaka ni. Kena sekat bekalan beras. 2 minggu orang Melaka tak makan beras. Sampai masa mereka berperang, mereka terpaksa keluar daripada kubu cari ulat-ulat, daun-daun untuk makan. 2 minggu tak makan. Melaka dia tak ada makanan, dia bergantung pada luar, beras dari luar, tak boleh makan langsung, dia dikepung. Maka dia keluar daripada kubu, disitulah dia dibunuh. Dan Melaka ini kalah bukan kerana perang, bukan tak ada kekuatan, dia sangat kuat. Bila Portugis serang berkali-kali, bukan sekali banyak kali dia serang, dia kalah dengan beras, dia tak ada makanan. Dan perang yang berlaku serangan Portugis itu sebenarnya bukan berlaku di luar kota Melaka, dia berlaku di dalam serangan Portugis itu. Ada pihak yang beri kapal, pihak pedagang ni beri kapal pada Portugis, masuk dengan kapal dagang, orang tak nampak, berperang di situ. Dan kubu yang paling kuat sekali ialah di muara sungai Melaka ada sebuah masjid. Masjid itulah kekuatan Melaka, dia musnahkan itu dulu, dia bakar itu dulu. Ini kita patut kenang sejarah ni, bahawa manusia-manusia yang ada di Melaka pada masa itu, berbagai bangsa, mereka inilah yang bantu Portugis. Anda baca, kalau anda tak percaya, anda pergi rujuk sendiri. Sumber Portugis ni dalam bahasa Inggeris ada, dalam internet, tekan saja. Afonso de Albuquerque, tekan macam tu, Afonso de Albuquerque, dia akan keluar satu buku, cerita habis apa yang berlaku di Melaka. Tapi bila kita belajar sejarah kata kita ni berpecah, kita ni bergaduh, kita berebut kuasa. Masa Portugis datang, kita khianat pada Melaka, buka kota Melaka dan sebagainya, macam-macam dakwaan. Itu tak betul. Pembesar Melayu masa tu berperang dengan Portugis, habis-habisan, ramai yang terbunuh, termasuk dah dibantu oleh pihak-pihak yang lain. Tentera-tentera yang ada di Melaka, tentera asing. Melaka ni dia tak ada tentera. Masyarakat zaman dahulu di negeri-negeri Melayu ni dia tidak ada tentera, kerana dia bukan negara-negara ketenteraan. Selalunya tentera ni diupah daripada luar. Tentera-tentera ni masa Portugis serang, mereka lari.
Tinggalkan masyarakat di sini untuk pertahankan. Orang Islam dipertahankan. Mereka lari. Ada seorang tu nama dia Uti Muti Raja. Uti Muti Raja ni orang Jawa, bangsa Jawa yang ada di Melaka pada masa itu. Masa Portugis nak serang, dia pergi jumpa Portugis, bagi hadiah. Dia kata, kita meraihkan kedatangan Portugis, kita mahu menyokong Portugis. Timothy Raja ni. Ada lagi nama-nama yang lain, nak sebut susah sejarah ni. Sifat sejarah ni kalau kita sebut, orang tak akan suka punya. Nak cerita habis ni tak boleh, dia sensitif. Tapi sejarah ni, itulah masalah. Bila cerita, kita pada hari ni rasa berat. Kita rasa sensitif ni, nanti orang lain dengar apa mereka kata. Kita rasa macam tu sejarah. Karena sifat sejarah ni kalau kita terus terang, dia menyakitkan. Sejarah ni kalau kita cerita je dia seronok, sambut merdeka 31 Ogos seronok, tak ada apa-apa, itu bukan sejarah. Itu propaganda. Sejarah ni kalau kita dengar saja, kita rasa gusar, kita bimbang, orang fikir macam mana kita nak cerita benda-benda yang kejahatan, keburukan apa semua ni payah nak diterima. Okey, so itu dari segi tarikh. Yang keduanya, hari ini ada perdebatan tentang kita nak sambut 31 Ogos ni, kita nak sambut ni hari nak sebut apa? Hari ini merdeka ke hari kebangsaan? Ini masalah dengan sejarah negara kita ni agak complicated, kompleks ya. Masa kita menyambut kemerdekaan 31 Ogos 1957 itu, tahun 1957 itu sifatnya adalah perjuangan kemerdekaan. Kita nak raihkan orang yang menuntut merdeka, berjuang merdeka sampai 57. Siapa yang menuntut merdeka? Pejuang-pejuang ni. Tok Janggut ke, Abraham Malimbung ke, Datuk On ke, Abu Bakar Al-Baqir Burhanuddin ke, apa semua, itu yang ada kaitan dengan sejarah 57 ini. Tapi masalahnya ialah hari ini 31 Ogos orang tak mahu sambut. Orang tak nak raihkan sangat. Dalam kalangan masyarakat kita ni ada isu-isu yang menyebabkan orang tak mahu sambut 31 Ogos. Kenapa tak mahu sambut? Kerana sejarah 31 Ogos ini dia ada kaitan dengan orang Melayu saja. 31 Ogos ni kaitan dengan orang Melayu saja. Dia tak ada kaitan dengan orang lain. Orang keberatan nak sambut. Tahun 57 itu masyarakat umumnya masih lagi, sehingga 57, 55, 57 itu baru terima kerakyatan. Sebelum itu tak ada. Masyarakat di sini rakyat dia adalah orang Melayu. Jadi perjuangan menentang British pada masa itu perjuangan orang Melayu. Perjuangan kita lah orang Islam, orang Melayu masa itu. Jadi nak raihkan susah. Dan kita ada satu lagi tarikh ialah 16 September. Bulan depan, 16 September kita sambut hari Malaysia. Hari Malaysia ni tuan-puan, sebenarnya tarikh dia bukan 16 September. Tarikh yang sebenar hari Malaysia ialah 31 Ogos. Kerajaan pada masa itu pilih 31 Ogos untuk menentukan tarikh pembentukan Malaysia. Hantar tarikh tersebut kepada PBB. Tapi ada masalah, ada isu dengan Indonesia, konfrontasi masa tu. Kemudian isu dengan Brunei ke, dengan pihak-pihak yang menentang pembentukan Malaysia. Akhirnya PBB buat keputusan yang lambat. Masalah teknikal pada masa itu, PBB hantar tarikh 16 September. Tiba-tiba kita terima tarikh 16 September tu yang silap. 16 September tu tarikh yang tak ada mana pun sebenarnya, dia silap. Tarikh yang dipilih 31 Ogos. Maka apa jadi pada hari ini? Kita sambut dua. Satu kelompok yang lain sambut 16 September, dia tak mahu 57. Tahun 57 ini, 31 Ogos dia tak mahu. Kerana tak kait dengan sejarah dia. Satu lagi sambut 31 Ogos 57. Jadi masyarakat itu telah berpecah. Kalau 31 Ogos itu ditentukan sebagai hari merdeka dan juga hari Malaysia, orang akan bersatu. Jadi 31 Ogos itu kalau kedua-duanya ada dalam tu, barulah kita sebut sebagai hari kebangsaan, kerana dia melibatkan semua orang, sejarah semua orang, termasuklah Borneo, Sabah dan Sarawak tu dia ada dalam 31 Ogos, tapi dia tidak berlaku. Maka masyarakat ini akhirnya sambut dua hari, satu 31 Ogos, satu 16 September, dan kita berpecah sampai kali ini. Jadi 31 Ogos ini sebenarnya hari apa?
Kalau tanya saya secara individu, dia sebenarnya hari kemerdekaan. Tapi hari ini jadi pening. Ada yang kata selamat hari merdeka, ada yang kata selamat hari kebangsaan. Kebangsaan ini tak sesuai. Kenapa saya kata hari kebangsaan tak sesuai? Tahun 57 sambut merdeka, kebangsaan apa yang ada di sini? Bangsa apa ada di sini? Apa nama bangsa tahun 57? Masa kita sambut merdeka, apa nama bangsa yang ada di sini? Ada tak nama bangsa? Tak ada. Tak ada kebangsaan, tak ada bangsa. Kita terima kerakyatan luar, kerakyatan asing pada masa itu dengan prinsip jus soli. Kita terima masa tu hampir 2 juta orang. Zaman Datuk On dan Tunku diterima sampai 2 juta orang. Jadi dapat kerakyatan. Mudah saja. Ada yang bilang 1 sampai 10 dapat kerakyatan. Hampir 2 juta orang pada tahun 57 masa merdeka tersebut. Tapi mereka ni sebagai bangsa apa? Kita dengan mereka macam mana? Itu masalah. Bangsa tu tak terbentuk lagi. Kita merdeka, bangsa tak ada. Tahun 63 masa pembentukan Malaysia baru ada bangsa. Bangsa apa? Bangsa Malaysia. Tapi bangsa Malaysia terbentuk 63 macam hari ni lah. Dia tidak bersifat kukuh, dia tidak bersifat mantap. Perpaduan itu sangat rapuh, palsu. Dia hanya diterapkan, disebut-sebut, tapi masyarakat umumnya tidak menganggap mereka sebagai satu bangsa yang bersatu. Banyak elemen perpecahan dan sebagainya. Itu tentang hari. Jadi kita nak sambut hari merdeka ke hari kebangsaan? Ini jadi pening masyarakat. Itu yang duk berdebat sampai sekarang ni. Baik. Ada juga yang berdebat tentang isu kita ni dijajah ke tak dijajah. Anak-anak muda kita pada hari ini, kalau anda buka media sosial, Facebook ke, Twitter ke, Instagram ke apa semua, TikTok, anak-anak muda kita, anak-anak kita, remaja kita, dia fikir kita ni tak dijajah. Tak pernah dijajah British. British datang baik-baik saja. British kawan kita, British datang ni majukan kita, bawa kemajuan, buat itu, buat ini dan sebagainya. Kenapa mereka fikir macam tu? Mereka ini adalah produk daripada buku kita, buku sejarah kita. Buku sejarah kita termasuklah buku teks. Bila saya sebut buku teks ni, mesti orang akan marah pada saya kerana selalu kritik buku teks. Kita ada buku teks ni tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Cuba kita perhati balik, kita cuba tengok buku teks kita. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 tu, British itu siapa dalam buku teks? British itu digambarkan sebagai apa dalam buku teks kita? Dia jahat ke dia baik? Dia kerajaan. British itu kerajaan. British itu pentadbir. British itu pemerintah. Dia bukan pencuri. Dia digambarkan macam itu dalam buku kita. Maka apa yang kita boleh harapkan daripada anak-anak kita untuk faham sejarah ni? British baik, British yang takbir, British yang buat itu ini. Kalau dalam buku teks tingkatan 3 itu diceritakan pentadbiran British, negeri-negeri Selat, negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu, Malayan Union, persekutuan, the Federation of Malayan Union, darurat dan sebagainya. British buat semua itu. Ada lagi British bina jalan, British bina jalan kereta api, British majukan Lombong, British majukan ekonomi getah, British perkenalkan sekolah, British perkenalkan hospital. Ini yang diceritakan dalam buku kita. Seolah-olah British sedang bina kemajuan di sini. Maka betul lah masa British datang ke sini, British ni dia dakwa dia datang di sini untuk selamatkan kita. Kerana kerajaan pribumi yang ada pada masa itu jahat, tindas rakyat. Masyarakat pada masa itu bunuh sama sendiri, perang saudara sering berlaku, perebutan takhta, kekacauan, anarki kita belajar. Keadaan anarki, di Perak masuk anarki, di Selangor anarki, Negeri Sembilan, Sungai Ujong anarki, di Pahang pemerintahnya jahat, menindas rakyat. Itu semua adalah mitos British. Tak ada bukti pun bahawa pemerintahan yang wujud pada masa itu jahat, buruk, anarkis sifatnya dan rakyat ditindas. Tak ada bukti pun. British hanya dakwa macam itu saja untuk beri justifikasi nak jajah negeri itu. Masa dia masuk Perak, kita belajar dalam buku teks ini, mungkin anda ambil sejarah dahulu pernah belajar tentang penjajah Pangku. Disebut British datang buat penjajah Pangku nak selesai masalah orang Melayu di sini.
di negeri Perak ni yang bergaduh sama sendiri, berebut kuasa, raja-raja berebut takhta, dan mereka berperang saudara. Sehingga negeri itu merosot, tidak stabil. British datang nak bantu, buat perjanjian Pangkor, lantik seorang sultan yang baru. Ada dah Sultan Ismail, lantik Sultan Abdullah pula, Raja Abdullah sebagai sultan. Cerita perjanjian Pangkor ni tak ada kaitan pun dengan masalah perpecahan Melayu. Orang Melayu tak bergaduh pun. Perak tak ada masalah pun, tak ada perang saudara pun. Di mana perang saudara di Perak? Tak ada pun. Raja-raja tak berebut berkuasa. Raja Abdullah pada masa itu orang mau lantik dia tak mau. Sampai Sultan Ali, almarhum Sultan Ali, dia meninggal. Bila dia meninggal, raja ni patut dilantik raja muda di Perak. Raja muda adalah Raja Abdullah. Tunggu 30 hari suruh minta Raja Abdullah ni jadi sultan. Raja Abdullah tak mau. 30 hari tunggu. Mayat ni tak ditanam. Nak suruh Raja Abdullah jadi sultan. Tiba-tiba British datang, British kata berlaku perebutan takhta, Raja Abdullah ini disingkirkan. Orang tak mau dia. Tengok British. Dan British lantik Raja Abdullah sebagai sultan. Setahun kemudian, setelah Sultan Ismail itu dah lantik sebagai sultan, setelah British iktiraf, Raja Abdullah pun hantar ucapan tahniah. Tiba-tiba setahun ada tuntutan terhadap takhta Perak. Apa yang berlaku sebenarnya? Perjanjian Pangkor lah punca dia. British mahu melantik seorang sultan baru supaya dia boleh gunakan sultan ini untuk jajah Perak. Dia tak mahu Sultan Ismail ini, karena Sultan Ismail ini tak mahu ikut British. Maka dia lantik sultan baru. Bahkan dia nak lantik sultan yang lain pula ganti Raja Abdullah, kerana Raja Abdullah tak mahu ikut. Yang tu jadi menyebabkan akhirnya mereka ini, British ini sudah marah pada pembesar-pembesar di Perak ini. Akhirnya semua dia buang sekali. Kita belajar dalam sejarah berlaku penentangan Melayu, bunuh Bush, orang Melayu lawan British. Sejarah yang sebenarnya orang Melayu memang bunuh Bush, tapi bukan lawan British. British yang kata ada berlaku penentangan dan perang. Maka British hantar tentera, panggil dari India, panggil dari Hong Kong, sepoi-sepoi. Kemudian pada masa itu ada British perkenalkan satu senjata baru, pelancar roket. Mereka tes pelancar roket itu di Perak pada masa itu. Senjata itu macam mana? Mereka tembak kampung-kampung Melayu, perempuan, kanak-kanak yang larikan diri, mereka ditembak dari belakang. Ada yang digantung di pokok, dihukum pada masa itu saja. Itu terus. Punyalah jahatnya British. Ada tak sejarah kita cerita kejahatan British? Tak ada. Tak ada cerita tentang pembunuhan. Orang putih ada cerita. Mereka sebut sebagai, kes yang berlaku di Perak ini sebagai the small genocide, pembunuhan besar-besaran yang kecil. British bunuh, sepoi ini bunuh. Ada tak diceritakan dalam buku teks kita? Tak cerita. Buku teks kita ni dia jadi, British yang jadi baik, benda yang jahat-jahat tak diangkat. Melaka masa diserang oleh Portugis, ada tak cerita tentang Portugis bunuh masyarakat Islam di situ? Tak diceritakan tentang kejahatan British. Sampai saya pergi kuliah agama, ada seorang ustaz, sekarang ni ustaz ni orang besar di sini. Dia beri kuliah agama, dia kata dalam banyak-banyak penjajah ni British yang paling baik sekali. Kenapa? British tak bunuh orang, tak macam Portugis, tak macam Jepun. British baik saja. British menyelamatkan kita. British tak buat apa-apa pun, boleh berunding, boleh berbincang, boleh berbaik dengan British. Kerana apa? Kerana ustaz tak baca sejarah yang betul. Sejarah yang betul tentang kejahatan British terselindung, tak diceritakan. Kenapa tak diceritakan? Ini jadi pelik. Kalau baca buku teks kita ni, kalau keseluruhan kita tengok, awal-awal dulu British jahat, campur tangan sikit-sikit, kemudian ada yang menentang, dibanteras, kemudian dah jadi kerajaan dah British yang takbir, hatta sampai kemerdekaan 57 itu British yang beri. Bukan kita perjuangkan. Diceritakan macam tu. Walaupun sebenarnya dalam proses untuk mencapai tahun 57 itu banyak darah yang telah ditumpahkan. Kita merdeka ni sebenarnya bukan secara perundingan, tak. Itu tak betul. Dia tak ceritakan elemen seperti darurat. Darurat tahun 1948
Dia ajar di sekolah, dia ajar pada kita darurat ni British lawan komunis. Di sinilah British jadi hero nya, selamatkan kita daripada komunis. Tapi tak diceritakan pada tahun 1948 itu darurat itu sebenarnya sasaran dia ialah golongan agama. Tak diceritakan. Komunis ini scapegoat, orang putih panggil, kambing hitam, alasan saja. Komunis ini, dalam komunis itu golongan agama, golongan kiri yang lawan British, penuntut orang yang tuntut merdeka, semua ada dalam tu. Dia sebut semua sebagai komunis. Macam mana saya tahu benda macam ni? Dengan saya ada sumber-sumber perisikan British, special branch British ni ada dengan saya rekod ni. Ahli sejarah dia kaji ni, dia tahu banyak perkara yang halus-halus ni yang tak disampaikan. British komuniskan semua orang untuk memberi alasan pada dia tangkap kelompok yang menuntut merdeka ni. Pihak mana dia tangkap? Kelompok-kelompok yang tuntut kemerdekaan di Gunung Semanggur contohnya. Ustaz Abu Bakar Al-Bakir, Burhanuddin Al-Helmi, semua ditangkap ni atas nama komunis. Perjuangan di Gunung Semanggur itu dipelopori oleh Mahat Al-Ihya Asy-Syarif Gunung Semanggur, madrasah, golongan-golongan agama di situ. Mereka ditangkap masa darurat, British darurat. Mula-mula sekali yang diambil tindakan masa darurat bukan komunis. Komunis tak diharamkan pun masa darurat, tak diharamkan. Parti komunis sah lagi, British dia daftar lagi, sah, tak diharamkan. Tapi masa istiadat darurat yang ditangkap adalah kelompok agama, tak disebut. Maka kita belajar sejarah, kenapa sejarah kita ni British jadi hero lawan komunis tiba-tiba? Sebenarnya sasaran British adalah kelompok nasionalis. Kenapa kelompok berjuang merdeka ni? Kelompok agama ni lah yang paling teruk sekali jadi sasaran. Golongan agama ni nak tubuh parti politik tak boleh. Bicara politik boleh dipecat, boleh ditukarkan, boleh dipenjarakan. Dalam masjid ni penuh special branch masa zaman British. Penuh dalam masjid, pakai kopiah, pakai songkok dan sebagainya, special branch. Dipantau dengan begitu ketat sekali. Bila mereka tubuh organisasi politik Hizbul Muslimin, pada tahun 1948, 3 bulan saja terus British tangkap melalui darurat. Ayat ni yang tak disebut dalam buku-buku kita. Jadi kita belajar sejarahnya, kita nampak British ni jadi baik. Itulah masalah yang perkara yang perlu kita ketahui, ya. Jadi dijajah tak dijajah kita dengan apa yang kita ketahui ini, sebenarnya kita ni sebenarnya memang dijajah. British datang rampas kekuasaan kita, dan tujuan British ini sebenarnya, tujuan paling utama British ini datang ke sini kekayaan. Sebab tu saya kata dia pencuri perompak. Dia tak peduli dari segi politik, dari segi pentadbiran apa, dia tak heran, tapi yang dia mahu ialah kekayaan dalam bentuk cukai, dalam bentuk tanah, dalam bentuk sumber-sumber kekayaan tersebut, lombok, getah dan sebagainya. Yang tu dia mahu. Jadi masa merdeka tahun 57 itu dia beri kita merdeka. Dia tak beri kita ekonomi dan kekayaan dia rampas. Dia tak beri. Dia ambil, dia pegang yang tu. Dia beri merdeka dari segi pentadbiran, kerana kos itu perlu ditanggung oleh kita. Tak perlu dah dia tanggung kerugian. Nak takbir orang-orang di sini, dia beri pada kita. Dalam keadaan dia rasa dah tak untung dah, baru dia beri. Dia tak beri lebih awal. Itu British. Dan satu lagi soalannya ialah kita ni merdeka atau tak merdeka? Ini pun isu juga. Kita sambut 31 Ogos 57 ni, kita merdeka ke tak merdeka? Kita rasa itu tarikh merdeka kerana diajar bahawa itu merdeka. Sebenarnya tahun merdeka 1957 ini sangatlah tidak sempurna. Kemerdekaan yang diberikan oleh British ini ada syarat-syarat dia. Kita merdeka, penjajah tetapkan syarat dia. Nak merdeka ni macam mana? Kena terima itu, kena terima ini, kena beri ini, tak boleh ambil itu. British tetapkan syarat dan kita terima. Kenapa? Kerana tak ada pilihan. Kemerdekaan yang macam mana sebenarnya? Penjajah tetapkan kepada kita, kena ikut penjajah. Kemerdekaan yang macam mana tahun 57 ni? Cuba fikirkan. Dahlah kita dijajah, segala hak itu dirampas. Masa nak merdeka pun British tetapkan lagi apa yang harus kita dapat, apa yang perlu diberikan pada British, apa yang
hak kita ni perlu diberikan pada orang lain. Macam tu tahun 57. Baik, jadi bagaimana kita merdeka, bagaimana sejarah kemerdekaan itu disampaikan? Tadi saya komen tadilah, buku teks ini tak jelas dari sudut peranan pihak British ini sebagai penjajah. Tak kuat. Anak-anak kita dan kita sendiri kalau sebut penjajah ni kita tak faham. Gambaran dalam buku kita ni tak jelas bahawa British ini perompak pencuri. Betul, dalam konteks sejarah dia bina jalan raya, dia bina hospital, dia bina sekolah, dia bina pentadbiran dan sebagainya. Betul dia buat. Tapi saya nak suruh anda fikirkan, dia bina hospital. Hospital tu untuk siapa? Untuk pegawai British. Dia tak bina kat kampung orang Melayu ni, dia tak bina. Dia bina di kawasan-kawasan yang ada British dan ada lombong, ada estate. Pertama untuk pegawai British, supaya pegawai British ni selamat daripada segala jenis wabak penyakit. Itu nombor satu. Yang kedua, hospital ini dibina untuk memastikan setiap buruh itu sihat, supaya dengan itu buruh-buruh ini yang dibayar dengan harga murah boleh dieksploitasi sehabis mungkin. Itu hospital fungsi dia. Tapi dalam buku teks kita belajar, bagus British ini, dia bina hospital. British bina sekolah. Betul, British bina sekolah. Sekolah ni untuk tujuan apa? Untuk melatih rakyat di sini boleh jadi pegawai-pegawai rendah bagi kerajaan penjajah British. British nak tabir, dia perlu ada kaki tangan kerajaan. Tapi dia nak bayar, British ni sifat tamak dia sampai nak bayar upah gaji pekerja pun dia guna duit masyarakat di sini. Dia cukai kita. Kekayaan di sini dia gunakan, dia tak keluarkan duit. Nak bayar gaji sultan, dia gunakan kekayaan di sini, tak ada langsung dia keluarkan. Jadi dalam konteks ini, sekolah ini dibentuk dua jenis. Satu, sekolah yang untuk melatih pegawai rendah, kerani-kerani, pion dan sebagainya. Dan untuk masyarakat Melayu, sekolah ini diajar untuk mereka jadi nelayan yang baik, jadi pesawah yang baik. Itu saja. Wujud satu dasar British pada masa itu adalah untuk memiskinkan orang Melayu. Orang Melayu ini ada dasar British miskinkan mereka. Kalau mereka kaya, kalau mereka cerdik, mereka lawan, miskinkan. Mereka dihalau keluar daripada kawasan kekayaan, daripada bandar-bandar, letak di kawasan pedalaman, diletakkan peraturan-peraturan. Orang Melayu tak boleh tanam getah. Kalau tanam getah, tanah akan dirampas, mereka boleh didakwa, mereka boleh dikenakan denda, boleh dipenjarakan. Syarat British. Tak boleh terlibat dengan lombong, tak boleh. Orang Melayu diperuntukkan oleh British jadi nelayan, jadi petani saja, kerana British perlu makan. Dan dengan cara itu mereka dimiskinkan. Lombong, getah dan sebagainya diberi pada orang lain, yang menyebabkan masyarakat itu berpecah sampai kali ini pun. Jurang ekonomi itu terlalu luas. Itu dasar British. Kita belajar, bagus British. Dia bina sekolah, dia bina hospital, dia bina infrastruktur. Jalan-jalan kereta api. Jalan-jalan kereta api ni untuk apa dia bina? Jalan raya ni. Dia bina jalan-jalan ini yang menghubungkan lombong, menghubungkan estate dengan pelabuhan. Nak memudahkan eksploitasi, nak hantar bahan-bahan ni terus ke pelabuhan, hantar ke negara dia. Ekspor, jual. Itu je tahap infrastruktur yang dibina. Tak dapat manfaat langsung masyarakat pribumi. Dia dapat apa daripada jalan kereta api? Dia dapat apa daripada jalan? Tak dapat manfaat pun. Begitu teruknya masyarakat pribumi ni, datuk nenek moyang kita dahulu dilayan oleh si penjajah ni. Tapi apa yang digambarkan dalam buku teks kita, dia tidak macam tu. Dia jadi baik. Walaupun ada perkataan-perkataan kata British ni penjajah, British ni menindas dan sebagainya, tapi dia terlalu sedikit sangat. Sampai tahapnya pada hari ini, baru ni cerita Mak Kila keluar. Cerita Mak Kila keluar, wujud perdebatan. Mak Kila ni pejuang kemerdekaan ke ataupun orang yang pentingkan diri? Masyarakat kita terutama muda-muda ni, dia kata ini Mak Kila ni konservatif. Orang yang melawan British ini kerana cukai dia dimansuhkan, dia tak boleh pungut cukai. Kerana jawatan dia dilucutkan, British lucutkan, maka dia lawan. Dia tuntut allowance saja. Dia berjuang, dia nak tuntut allowance tambah.
British tak beri, dia lawan. Gitu keluar pandangan, pemikiran dalam kalangan anak kita ni. Dia lihat siapa yang lawan British ini sebagai kelompok yang tradisional, kelompok yang tak terbuka fikiran dia, tak boleh terima perubahan, pembaharuan. British ni jadi baik, British yang bawa kemajuan, masyarakat ni tak terima. Mak kilau ni tuntut allowance saja naik, dinaikkan, gaji dinaikkan, tapi British tak layan, maka dia lawan. Ada kepentingan diri. Jadi akhirnya Tok Janggut, Dor Said, Abdul Rahman Limbong, Mak Kilau, Datuk Bahaman, apa semua ni yang lawan British ni jadi jahat. British pula yang jadi baik. Kenapa ini berlaku? Kerana gambaran sejarah itu tak kuat tentang kejahatan British. Akhirnya bila British ini jadi baik, yang lawan British jadi jahat. Kita ambil contoh kes Mak Kilau ni, dia lawan British kerana cukai dihapuskan, dia tak boleh pungut cukai, dia lawan British. Salahkah dia lawan British kerana cukai? Tak salah. Tapi dia jadi buruk. Orang kata, kenapa lawan British ni kerana cukai? Ini ada kepentingan diri. Salah tak kalau kita pertahankan kepentingan diri? Kita ada duit RM10, orang datang curi, kita pertahankan, kita bergaduh sampai terbunuh orang, RM10 kita pertahankan. Salah tak? Tak salah, kerana itu hak kita. Setiap orang ada hak masing-masing. Yang salah ni yang pencuri ni, British ni. Pasal British ni masa dia datang ke Pahang pada masa itu, dia nak hapuskan pembesar ni hak kutip cukai, supaya dia yang boleh kutip cukai lagi tinggi. Dia nak kutip cukai, dia hapuskan pembesar hak kutip cukai. Kita berkata apalah pembesar ni lawan British hanya kerana cukai? Ini tak betul tuan-tuan. Sejarah ni tak betul. Dia pertahankan hak dia, kedudukan dia sebagai pembesar. Cukai ni kalau dia tak laksanakan, dia tak boleh jadi orang besar, tak boleh jadi pembesar, dia akan terhapus. Dan British ini sebenarnya dia memang nak hapuskan jawatan pembesar ni, kerana dia tahu golongan yang paling kuat lawan British adalah pembesar. Maka dia cuba hapuskan, dan dihapuskan pun pembesar, tinggal istana saja dan dikuasai. Tak ada orang nak lawan British lagi pada masa itu. Baik, jadi inilah keadaannya menyebabkan kita pada hari ini dalam konteks sejarah ni agak keliru kedudukan British ni. Kita keliru, kita ni dijajah ke tak dijajah, kita keliru British ni baik ke tak baik. Kita pun tak faham apa maksud penjajah ni. Kita nampak dia ni masa awal-awal dahulu je nampak buruk, tiba-tiba dia jadi kerajaan, dialah hero kita, dialah buat kemajuan. Yang peribumi ni jadi jahat dalam konteks naratif sejarah kita ni. Ada satu lagi elemen sejarah kita ni bila yang berkait dengan perjuangan kemerdekaan. Dalam buku teks dahulu, awal-awal dahulu, selalu diceritakan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan dikait dengan satu kelompok kanan, kelompok kanan. Kanan ya, perjuangan kemerdekaan lawan British, lawan milenial dan sebagainya sampai mendapat kemerdekaan dahulu. Kemudian hari ini telah diubah, masuk pula golongan kiri, kerana orang kata kanan ni tak tuntut merdeka. Saya bagi contoh lah, ini saya nak terangkan. Sejarah ni dia macam itulah. Nak cakap pun saya suka bagi saya, tapi ini amanah, kerana ilmu ini memang saya tahu, saya kena terangkan. Datuk orang pada masa itu tak mahu merdeka. Dia tak mahu merdeka. Dia kata kita ni orang Melayu nak buat jarum pun tak reti. Maka kita kena kekal bawah British. Bahkan dituntut supaya dikembalikan sistem resident British. Dia syarat Datuk pada masa itu kita kembali pada sistem resident British jadi penasihat. Bukan merdeka, tak mahu merdeka. Dan kita berbaik sangkalah, kita kata Datuk pada masa itu tak mahu merdeka kerana dia fikir kalau merdeka dapat pada orang lain kerajaan, maka dia tak mahu merdeka. Tapi ada satu kelompok lagi yang mahu merdeka, yang dikenali sebagai kiri. Kiri dan kanan ini dalam sejarah dia ada dalam UMNO. Dia ada dalam UMNO. Dia yang tubuh UMNO sama-sama. Dia ada dalam UMNO. Kemudian dia keluar, dia masuk semula tahun 48 masa darurat, dan dialah yang tutup merdeka sampai slogan juangan UMNO pada masa itu daripada hidup Melayu bertukar pada merdeka. Kelompok yang ini, yang kiri ini, British tak layan, dan British sebut mereka ni radikal dan sebagainya, dan tindakan British ialah
Inilah menangkap mereka ni masa mereka telah bersedia untuk menuntut kemerdekaan dan mereka telah memenuhi semua syarat British. British kata kalau nak merdeka mesti terima kelompok bukan Melayu, kerakyatan Jusoli ni. Mereka terima sampai peringkat mereka sedia untuk terima kelompok bukan Melayu ini sama rata, sama taraf dalam perjanjian yang disebut sebagai Perlembagaan Rakyat tahun 47. Dia bincang, orang golongan kiri ni, Melayu kiri yang nak merdeka ni bincang dengan kelompok bukan Melayu, berunding. Masa tu orang bukan Melayu tuntut mereka ni nak dapatkan hak-hak. Kelompok pejuang Melayu kiri ini kata boleh, kamu boleh dapatkan hak, tapi ini syarat kami. Apa syarat dia? Bangsa yang ada pada masa itu dikenali sebagai bangsa Melayu. Bila semua orang jadi Melayu, maka hak tu sama rata. Agama Islam itu ditegakkan sebagai agama di sini. Raja-raja dikekalkan. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Bagus ini. Baru-baru ini telah dimasukkan dalam buku teks sekolah. Putera EMCJA Perlembagaan Rakyat dimasukkan dalam buku teks sekolah. Orang report polis. Orang kata ini elemen komunis. Tak ada elemen komunis. Ini perjuangan kita ni sebenarnya. Putera EMCJA ini. Tapi kelompok ini berhenti banteras. Itu dalam buku teks golongan kiri. Tadi saya sebut golongan kanan. Ada golongan kiri. Satu golongan yang tak ada langsung ataupun 90% tak ada dalam buku teks kita ialah golongan mana? Golongan agama. Tak ada. Perjuangan dia tak ada langsung disebut. Ini sangat mengherankan. Orang-orang masjid, orang-orang pondok, orang madrasah tak ada dalam buku kita. Tak ada dalam sejarah kita. Mereka ni jadi tak berguna. Ada dalam sejarah kita dalam bentuk perjuangan kaum muda. Tapi disebut dalam bentuk yang negatif. Masyarakat Melayu pun tak boleh terima. Mereka ini bawa idea-idea yang pelik-pelik. Pembaharuan yang orang Melayu pada masa itu tertutup. Tak boleh terima seruan-seruan mereka untuk berubah. Dan tindakan-tindakan mereka yang memperkenalkan agama baru. Wujud kelompok kaum muda dan kaum tua kemudian bergaduh tentang soal agama. Pada masa itu sampai peringkat berdebat tentang isu jilatan anjing pada masa itu. Berbahas. Kerana kaum muda ni cuba memperkenalkan idea-idea baru. Disebut mereka ini masyarakat Melayu tak boleh terima, tak ada sokongan, menyebabkan mereka akhirnya hilang dalam sejarah begitu saja. Tapi bila dikaji sebenarnya mereka ini tak hilang pun. Pengaruh mereka sangat kuat. Orang Melayu terima. Orang Melayu pada masa itu dah cerdik dah. Orang Melayu pada masa itu dah cerdik, bukan konservatif, bukan tertutup. Dia dah tahu dah tentang kemerdekaan ni. Dia dah tahu dah tentang hak dan sebagainya. Tapi disebut orang Melayu ni macam tertutup fikiran, masih lagi konservatif, masih lagi tak ada pendidikan, tak berguna. Yang saya nak jelaskan ialah peranan kelompok agama ni di mana dalam buku teks. Kenapa dia hilang? Kerana ahli sejarah kita tak fikir kelompok ni penting pun. Dia belajar di luar negara, dia belajar sejarah dalam konteks ilmu yang moden ni, golongan agama pakai kain pelekat, pakai kopiah ni, macam golongan yang tradisional, old fashion. Tak ada kepentingan selekeh dan macam tu. Sedangkan dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan ni, kelompok yang paling penting sekali kalau dia tak wujud, orang lain tak wujud, adalah golongan agama. Dia main peranan. Dia pelopori. Macam mana saya nak jelaskan? Kelompok yang mula-mula perjuangkan kemerdekaan ini ialah golongan ulama. Mula-mula sekali ialah dalam bentuk perjuangan menentang Siam, penjajahan Siam. Pertahankan kemerdekaan Patani. Ada ulama, hujung dia nama Al-Fatani. Ada nama Al-Falambangi. Dari Patani ada, dari Sumatera ada, sama-sama perjuang lawan Siam. Mereka ditangkap, ada yang dibunuh, ada dipenggal kepala. Kemudian Kedah ditakluki tahun 1821, mereka lawan lagi, dibantu oleh Patani, oleh Sumatera, oleh Kelantan, Terengganu, hantar tentera lawan. Mana sejarahnya ada dalam buku teks kita? Ada, tapi tak diceritakan dengan menyeluruh, sikit-sikit saja. Perjuangan ini. Kemudian di Sumatera ini dahulu Semenanjung dengan Sumatera ini dia satu rumpun, satu darah, satu keturunan. Ramai yang wujud di sini, kelompok pejuang mereka di sini bukan masyarakat di Semenanjung ni, dari Sumatera. Samsiah Fakih ke, Burhanuddin Al-Helmi ke, Abu Bakar Al-Bakir ke, Ahmad Bustaman ni dari seberang, bukan dari sini.
Yang di sini dibanteras awal-awal lagi. Okey, jadi di Sumatera tahun 1820-an, 1830-an orang di sana lawan Belanda. Tapi dikalahkan, diburu, mereka lari beramai-ramai ke sini. Kelompok-kelompok yang disebut orang Indonesia ni, orang Sumatera, inilah yang akhirnya lawan British di sini. Perjuangan dia golongan agama. Dan kelompok-kelompok pejuang pribumi ni, Tok Janggut ke, Abdul Rahman Limbu ke, mereka ulama. Mereka daripada produk pondok, sekolah pondok. Mereka ada kefahaman nak lawan British ini. Orang sebut kerana cukai, tak betul tuan-tuan. Bukan mereka berjuang kerana cukai. Cukai itu sebagai satu alasan untuk mereka lawan British. Pada tahun 1914 itu, masa Tok Janggut nak lawan British itu, dia terima satu berita di Singapura berlaku pemberontakan sepoi Muslim lawan British di Singapura tahun 1914. Sampai ke Kelantan berita tersebut, menyebabkan orang Kelantan fikir, British sudah berperang sama sendiri. Masa inilah kita nak lawan British. Tahun 1915 berlaku kebangkitan di Kelantan. Kerana orang Kelantan fikir British sudah lemah, masa ni nak lawan. Dia guna alasan cukai je. Apa alasan pun tak penting, yang penting dia lawan. Kalau dia tak lawan, ini masalah. Anda cuba bayangkan, Tok Janggut tak lawan, Abdul Rahman Limbu tak lawan, Dor Said tak lawan, Burhanuddin, semua tak lawan, raihkan British. Apa berlaku? Kita ni silat-silat bilang tak ada dah di sini. Orang lain yang ada di sini. British akan hapuskan semua. Kerana lawan inilah menyebabkan British tak boleh hapuskan. Hampir terlepas dah bumi ini ke tangan orang lain pada masa itu. Nasib baik ada yang lawan. Jadi mereka ni lawan, tak kira lah mereka nak lawan kepentingan diri ke apa saja, janji mereka lawan. Kita patut puji mereka kalau mereka lawan. Jadi inilah kelompok-kelompok agama ini dia anggap sebagai selekeh, lawan British kerana kepentingan diri, tak dikaitkan dengan perjuangan kemerdekaan. Dan mereka ini dibanteras dengan keras. Tok Janggut, kalau kita baca sejarah, setelah dia terbunuh, mayat dia digantung secara upside down, kepala bawah, kaki atas, ditunjuk pada semua orang. Lawan British macam ni kesan dia, supaya orang takut. Macam tu sekali kejahatan British. Dah bila British dah banteras semua kelompok-kelompok ini, tak ada dah siapa nak lawan British lagi. Pembesar pun dah tak ada, ulama-ulama pun sudah banteras. Orang nak bercakap tentang kemerdekaan tak boleh. Maka sejak itulah tak ada lagi kisah penentangan terhadap British. Yang ada ialah golongan agama ni yang belajar pondok-pondok, kemudian sambung belajar ke luar negara, balik kat sini, mereka tubuhkan madrasah-madrasah. Mereka tanam idea-idea supaya orang Melayu ni memajukan diri. Inilah kaum mudanya. Mereka bina madrasah, mereka suruh orang Melayu ini majukan diri, dapat pendidikan, bebaskan daripada belenggu kurafat dan sebagainya. Seruan mereka ini menyebabkan British ini menyekat ruang mereka untuk menyedarkan orang Melayu bermacam-macam segi. Dia tak boleh pergi ke negeri-negeri, dia tak boleh menyampaikan ceramah macam ni secara bebas, tak boleh, dia ditapis. Ada ulama yang dilantik jadi mudir di madrasah, dipecat oleh British kerana sebut-sebut hal-hal politik ni. Tak boleh langsung. Kalau sebut hal politik dianggap sebagai derhaka. British guna istana untuk cop derhaka ni. Tak boleh sebut langsung hal politik, menyebabkan masyarakat Melayu pada masa itu tak bincang langsung hal politik. Bukan tak mau bincang, tak boleh bincang langsung, boleh ditangkap. Itu kaum muda, dan disekat sana sini sampai peringkat mereka ni tak boleh bergerak langsung. Akhirnya apa yang mereka buat ialah mereka masuk kat mana-mana pun. Mereka masuk dalam pertubuhan seperti PASPAM, Persatuan Sahabat Panel, Persaudaraan Sahabat Panel, PASPAM. Mereka masuk dalam tu. Mereka masuk dalam KMM, Kesatuan Melayu Muda. Mereka masuk. Mereka masuk dalam PKMM, Parti Kebangsaan Melayu. Mereka masuk. Mereka masuk dalam UMNO. Mereka masuk semua. Ada yang masuk dalam komunis pun ada. Kerana disekap. Dan akhirnya bila Jepun datang ke sini, British ini sudah ranak, kuasa dia sudah runtuh, dia tak lagi kuat. Dan British pada zaman Jepun itu dia telah berjanji dengan PBB, dia sudah tanda tangan perjanjian
Dia dah tak kuat, dia perlukan senjata, dia perlu bantu Amerika. Amerika ni letakkan syarat. Okey, kalau nak bantuan boleh, nak senjata boleh, akan diberikan dengan syarat British tak boleh lagi kekalkan penjajahan, dia kena beri kemerdekaan. British setuju, dia sign, dikenali sebagai Atlantic Charter, dia sign. Maksudnya di sini ialah British pada masa itu kena beri merdeka dah. Lepas Jepun pergi, dia kena beri merdeka, dia tak ada pilihan, dia kena beri. Kalau orang masyarakat pribumi, orang Melayu ni tuntut merdeka, dia kena beri, dia tak boleh lawan, dia tak boleh tangkap dah pada masa itu, dia hilang hak. Yang di British pada masa itu. Jadi orang Islam pada masa itu, ahli ulama, ustaz-ustaz ni, bila dia tahu macam tu, dia tubuh parti. Dia fikir British tak akan bertindak, dia tubuh parti, namanya Hizbul Muslimin. Bila mereka ini tubuh parti, inilah British guna alasan komunis untuk isytihar darurat dan tangkap mereka ni. Yang Hizbul Muslimin ni cita-cita dia nak tubuh negara Islam, merdeka negara Islam. Lagilah kontroversi, lagilah radikal bagi British tak boleh terima. Itu yang British tangkap. Kenapa British guna darurat dan guna alasan komunis? Saya sebutkan tadi, British sudah tanda tangan perjanjian. Pada masa itu perang dingin, Amerika sedang bergaduh dengan Soviet dalam perang dingin di Eropah. Jadi untuk takutkan PBB, untuk takutkan masyarakat antarabangsa, untuk takutkan mereka, guna alasan komunis. Komunis mana? Bukan komunis tanah besar Cina, bukan. Walaupun mereka ini asal dari sana. Dikaitkan komunis ini dengan komunis Soviet supaya mereka jadi takut, supaya mereka benarkan British kekal di sini. Maka penjajahan British selepas darurat itu, selepas dihapuskan semua orang yang menentang menuntut merdeka, dah hapus semua dah. Tak ada lagi yang boleh menuntut merdeka. Yang berjuang ni semua lari. Ada yang lari ke Indonesia, ada yang masuk komunis. Dalam 300,000 orang macam tu, tak banyak. Yang masuk PKM ni, regimen ke-10, yang ramai sekali masuk UMNO. Masuk UMNO beramai-ramai, berjuang kemerdekaan dalam tu. Abdul Ghaffar Babar, Aisyah Ghani, itu golongan kiri, bukan golongan kanan. Golongan kiri tu. Mereka masuk. Jadi British dengan itu telah menghapuskan semua kelompok yang nak menuntut merdeka. Dia kekal di sini sampai 57. Negara-negara jajahan lain, British, India, Pakistan, Sri Lanka, Burma, Indonesia awal lagi, semua merdeka tahun 45, 46, 47, 48. Kita 57 orang merdeka. Merdeka kita macam mana pada tahun 57 tersebut? British ini dia fikir, dia lihat dari sudut kekayaan, keuntungan. Kalau tak untung dia tak mau. Mentadbir politik, bina itu bina ini, dia hanya untuk kepentingan keuntungan. Tapi tahun 57 tersebut British fikir, sekarang ni kalau dia kekal di sini, dia kena tangguh kos kerugian mentadbir tanah Melayu ni. Dia kena tangguh kerugian. Jadi dia fikir kalau macam tu, baik kita beri pada orang di sini untuk mentadbir. Kekayaan ni dia tak beri. Jadi bila kita merdeka tahun 1957, betul kita merdeka dari segi pentadbiran. Tapi kita merdeka separuh atau sesuku saja. Segala kekayaan yang ada di sini, 60%, 75% dikuasai oleh syarikat-syarikat British. Bahkan makin bertambah. Syarikat-syarikat British ni, investment dia, pelaburan dia makin bertambah. Bank-bank British, pelabuhan-pelabuhan British, perkapalan-perkapalan British, modal-modal British, ladang-ladang British, tanah-tanah British. British tak beri. British tak beri. Ini kemerdekaan yang kita dapat dalam 67. Kemerdekaan yang menyebabkan kita jatuh miskin, kita tak ada apa-apa, kewangan kita terpaksa bergantung pada British. Dari segi ketenteraan, dari segi keselamatan, masa itu sedang berlawan dengan komunis, terpaksa bergantung pada British. British kawal dari segi keselamatan. Tahun 63 pembentukan Malaysia. Kalau anda cuba cek dalam internet, dalam Google, tekan Grand Design Malaysia, Grand Design, cuba tekan. Malaysia itu sebenarnya idea British. Grand Design British untuk satukan seluruh tanah jajahan dia di Semenanjung dan Borneo ini, untuk letak di bawah satu pentadbiran supaya dia senang kawal. British ini setelah diberi merdeka, dia tak mau pergi lagi. Dia mau pastikan semua ini ikut dia lah. Macam tu British. Dan akhirnya daripada tahun 57 itu sampailah 1980-an, 81
kita kekal dalam penjajahan British dari segi ekonomi, merdeka dari segi pentadbiran, sedikit dari segi politik, tetapi tak merdeka dari segi ekonomi. Merdeka apakah yang bentuk macam ni? Setelah semua hak itu diambil British juga minta kita berikan hak. Nak merdeka boleh, kena bagi orang kerakyatan. Dan kerakyatan ni maksud dia apa? Kerakyatan ni sangat mudah. Saya sebut tadi, ada yang pergi, mereka ni yang dapat kerakyatan ni tak, kerakyatan dia pelik. Dia dapat kerakyatan dui kerakyatan. Dia masih lagi rakyat India ke China ke apa semua, tapi dia juga rakyat di sini, dui kerakyatan. Itu pelik. Dan tak ada syarat mereka masuk. Mereka tak perlu berbahasa Melayu, mereka tak boleh berbahasa Melayu pun. Mereka dapat kerakyatan kerana mereka lahir di sini ataupun mereka anak kepada yang lahir di sini. Dapat automatik. Jus soli ini adalah kerakyatan berasaskan tempat dia lahir. Dapat automatik. Ramai tuan-tuan, sangat banyak. Tetapi akhirnya jadi apa dengan keadaan macam ni? Menyebabkan akhirnya hak politik itu hilang. Menyebabkan banyak kursi terpaksa diberikan kepada orang. Bila dapat kerakyatan, dia dapat hak mengundi dan sebagainya, terpaksa beri, terpaksa berbincang. Orang dah tuntut dah, ni 30 tak cukup, kena 60, bagi. Kerana dan tuntutan macam-macam. Tuntutan tersebut wujud sejak 57 tersebut. Kita kehilangan banyak hak di situ, banyak hak. Ekonomi dikuasai oleh kapitalis, syarikat British lagi. Bila kita betul-betul dapat kembalikan semula hak ekonomi itu, tahun 1981 ada kes, ada peristiwa berlaku. Cek dalam internet, dikenali sebagai down rate. Down rate ini ialah kerajaan Malaysia rampas syarikat British, lombong-lombong rampas ladang-ladang British milik negara kan. Kita ni pelik, kita masa merdeka 57, orang lain dia rampas semua hak ni, British ambil ni, dia rampas, dia milik negara kan. Kita merdeka, kita beri, kita tak buat apa-apa, tak milik negara kan. Sampai Putih yang kaji, dia pun heran. Dia kata kita merdeka tahun 57, ini adalah the unfinished business yang tak selesai, merdeka yang tak selesai. Orang Putih sebut, orang British sebut. Orang lain bila merdeka dapat semua hak-hak tu balik, British dihalau keluar. Kita tak. British ada di sini, kekayaan kekal di tangan British. Tahun 1981 berlaku down rate itu yang merampas kekayaan yang dipegang oleh British ini ialah Tun Mahathir Mohamad. Dia yang rampas. Ini peristiwa sejarah, satu Malaysia tahu. Walaupun ada kemudian ada yang kata Tuan Abdul Razak pun memainkan peranan tahun 70-an, tapi peristiwa ini besar kerana dia rampas syarikat Guthrie. Masa kita merdeka dahulu banyak syarikat, Bustard, Guthrie, Saint-Darby, ini syarikat British ni, nama orang putih. Guthrie ni yang paling besar, yang memegang kekayaan yang sangat luar biasa, ladang, lombong, tanah-tanah, bank-bank dan sebagainya, dia pegang. Tanah ni sampai beratus-ratus ekar dia pegang. Maka pada masa itu kerajaan fikir nak rampas balik hak-hak ini milik negara kan. Mereka buat satu projek. British pun tak tahu apa yang berlaku. Kerajaan beli saham-saham syarikat Guthrie tanpa pengetahuan kerajaan British. Tiba-tiba besok, satu hari saja, besok British tahu saham-saham Guthrie ini telah dimilik negarakan oleh syarikat Malaysia. 3 orang, satu Tun Mahathir Mohamad, yang kedua Gubernur Bank Negara, saya tak ingat, keluarga Tun Mahathir juga. Yang satu lagi ialah Khalid Ibrahim, Tan Sri Khalid Ibrahim. Orang yang mainkan peranan rampas hak-hak yang dipegang oleh British. Kemudian Tun Mahathir melancarkan kempen pandang ke timur, tak lagi pandang ke barat, pandang ke timur. Lihat Jepun, tak mau lagi lihat British, bergaduh dengan British pada masa itu sampai British naikkan yuran-yuran pelajar kita di sana. Dan hampir berlaku konflik dengan British. Itu ekonominya yang telah dirampas pada tahun 1981 dalam down rate. Barulah ekonomi yang dimiliki oleh British ini diambil alih. Maksudnya di sini tahun 57 kita merdeka tu kita tak ada apa-apa,
81 baru kita dapat hak tu. Orang lain dah dapat semua. Inilah tuan-tuan sejarah kemerdekaan yang saya kata kita ni sambut, kita rasa seronok, kita rasa okey je tak. 31 Ogos ni besar bagi kita, ini keseronokan lah. Kita rasa teruja, kita rasa gembira. Kena ingat tuan-tuan, tahun 57, 31 Ogos tahun 1957 ini sebenarnya kita kena hayati, kita kena tangisi. Kita kena ingat pengorbanan yang telah dilakukan dalam usaha untuk merdeka, dan betapa jahatnya penjajah ini yang patut disemai dalam buku-buku kita. Buku kita ni, buku teks saya sebut, dia tak kuat dah menunjukkan kejahatan British. Buku-buku ahli sejarah kita ni terus puji British. Cerita British ni baik, British buat itu, buat ini dan sebagainya. Tak ada sangat orang yang mahu menunjukkan kejahatan British. Yang mahu menunjukkan kejahatan kita ada. British datang selamatkan kita. Sejarah jadi macam tu. Dan inilah yang telah merosakkan anak-anak muda kita dalam konteks fikiran sejarah. Dia tak nampak penjajah ni jahat. Bila dia tak nampak penjajah ni jahat, maka automatik kita jadi jahat dalam sejarah. Jadi saya dah nak tutup dah. Saya nak jelaskan tadi, inilah kemerdekaan dalam konteks sejarah yang kita harus tahu, yang bagi saya sebenarnya banyak lagi saya tak ceritakan, tapi saya nak jelas kepada anda, bila kita baca, kita tahu apa yang berlaku ni, timbul perasaan geram, nak marah pada British ni, tapi tak boleh buat apa, kena tulis je, tak boleh nak buat apa. Kita faham merdeka kita ni, kita terlucut banyak hak tuan-tuan, sampai ke hari ni. Kita merdeka ni dari sudut identiti, dari sudut hak kita sebagai pribumi yang memiliki tanah air ni hilang. Terpaksa berkongsi, terpaksa serah itu, serah ini dan sebagainya, dan nak kena serah tiap masa sampai ke hari ini. Dan masyarakat yang terbina selepas merdeka ini, masyarakat yang sebenarnya adalah warisan zaman penjajah. Dipisahkan mengikut kaum-kaum, tak disatukan. Sistem pendidikan sama sebiji macam zaman penjajah. Pergaulan, jurang, kaya miskin itu jauh sama seperti zaman penjajah. Budaya pun macam tu, pemikiran macam tu, tak dipecahkan. Kekallah kita merdeka dalam tempoh yang begitu lama. Warisan yang ada ini adalah warisan daripada penjajah, terutama yang saya sebut tadi, sistem pendidikan sama macam zaman British, dibina khas untuk mengasingkan masyarakat ini. Maka itulah timbul persoalan yang terakhir dah daripada saya. Merdeka ini harus kita raikan dengan rasa gembira ke, ataupun kita raikan dengan rasa sedih? Kita kena ingat, kita nak belajar daripada sejarah ni tentang apa yang berlaku, dan kita tak mahu dah ulang sejarah ini. Dia sangat menyayati, mereka yang berjuang ini telah banyak berkorban. Ada orang kata kita merdeka secara rundingan, tanpa pertumpahan darah. Semalam baru disebut, saya dengar. Sebenarnya sejarah kita yang panjang, dia tak boleh tengok dekat pendek je, dia tak boleh tengok masa merdeka 57 tu. Dia kena lihat zaman silam lagi, penuh dengan pertumpahan darah, penuh dengan perang, penuh dengan perjuangan, penuh dengan tindakan kekerasan penjajah ini sampai merdeka. Satu sejarah jangka panjang, kena dilihat perjuangan kemerdekaan panjang cerita dia. Macam-macam cara British nak hapuskan dan kekal di sini. Dan pertumpahan darah, pembunuhan, tekanan, tahanan penjara, penyiksaan, macam-macam British buat. Bukan perundingan tuan-tuan, bukan secara lembut, bukan secara British beri, tetapi dengan tulang-tulang, dengan darah dan air mata. Saya ingat itu saja daripada saya. Segala kekurangan itu adalah daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya, sebelum saya sudahi, saya minta pada tuan-puan untuk bukalah belapan dada untuk fahami apa yang saya terangkan. Tak perlu percaya pun apa yang saya terangkan. Saya tak suruh anda percaya. Anda balik, anda cek dalam internet, baca apa semua. Benda sekarang ni menariknya kerana ada internet ni, ada semua dalam tu. Dulu tak ada. Bila bercakap kita percaya terus. Sekarang ni boleh kaji sendiri, boleh semak. Betul ke tidak? Kalau tak betul, anda jangan ambil. Kalau betul, anda ambil. Macam tu. Karena saya datang ini nak sampaikan, lebihnya adalah terpulang kepada
tuan-puan. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soalan saya alu-alukanlah masih. Okey. Dia masalah dengan buku teks ini sebenarnya dia bergantung kepada pihak pemerintah. Dia nak ubah ke tak nak ubah. Ahli sejarah yang tulis buku teks pun tak ada kuasa. Dia kerajaan. Dan mereka ini sebenarnya banyak kali ubah. Mereka ubah dari segi fakta-fakta semua. Dulu teruk lagi, kita ni disebut pemberontak. Yang lawan British sebut pemberontak dahulu. Banyak buku pemberontak. Yang lawan British ni jadi jahat. Pemberontak, radikal, ekstremis kerana mereka nak merdeka. Sekarang ni yang peliknya, komunis pula jadi pejuang merdeka, nak diangkat. Disebut sebagai mereka ni pejuang merdeka. Macam tu sekali. Jadi sekarang ni, kalau walaupun dah ubah banyak kali buku teks, dia tak perfect, dia tak sempurna, kerana sebenarnya dia bukan masalah fakta-fakta dalam buku teks tu, dia keseluruhan kena ubah. Dan apa ni yang saya maksudkan ialah acuan pemikiran sejarah tu kena jelas. BT ni siapa dalam buku teks kita? Kita nak mesej dalam buku teks ni sebenarnya, yang pelajar-pelajar anak-anak kita baca buku teks ni, sebenarnya dia nak sampaikan mesej apa? Buku teks ni tingkatan 1, tingkatan 5, sebenarnya pelajar kita ni belajar ni tentang apa? Nak suruh pelajar kita ni faham apa? Yang ni penting. Pelajar kita ni kalau keluar lepas baca buku teks, mereka akan fikir apa? Tak ada apa tuan-puan, mereka tak ada apa-apa dalam kepala, tak faham sangat. Mereka diminta untuk hafal saja apa yang telah dicatatkan. Mereka tak faham. Sepatutnya buku teks ini seperti yang disebut dalam buku teks itu sendiri, dia menanam benih patriotik. Kita rasa kita bangga, kita masyarakat di sini, kita lawan penjajah, ada perasaan macam tu. Tak boleh tanam, tak kuat. Jadi ada usaha-usaha untuk ubah sikit, tapi dia tak berlaku kerana tidak ada yang saya sebut political will. Nak ubah ni tuan-puan sangat susah, dia kena fikir panjang. Saya sendiri duk kritik, tak, orang kata tak kena kritik saja. Berilah satu cadangan. Saya bukan beri kritik saja, memang ada cadangan pada saya. Sepatutnya buku teks kita ni dia ada dua bahagian. Satunya dia cerita tentang kita, bukan cerita tentang British, negeri-negeri Selat, negeri Melayu Bersekutu. Ini entiti yang tak wujud di sini. Dia tak ada negeri Selat di sini. Ini wujud dalam file British, dalam kepala British. Dia fikir negeri Selat. Negeri Selat ni apa? Pusat pentadbiran penjajahan dia. Tiba-tiba kita belajar, kita suruh anak kita belajar negeri-negeri Selat. Apa yang kita dapat daripada sejarah negeri Selat? Cerita tentang kebaikan British lah. British buat itu, buat ini dan sebagainya. Tak disebut bahawa negeri-negeri Selat itu adalah negeri ataupun kawasan yang dirampas oleh British. Dia jadi kerang koloni. Dia jadi British. Dia tak jadi di sinilah. Dia British, milik British. Dia boleh terlepas daripada kita. Raja dia adalah Raja British. Itu maksud negeri Selat. Buat apa kita belajar yang ni? Dia tak wujud. Dia sepatutnya kita belajar ini negeri kita, bukan negeri British. Dia acuan macam tu. Yang sepatutnya. Jadi bahagian pertama ni cerita tentang kita. British ini tinggal. Cuba tuan-tuan fikirkan tajuk-tajuk buku teks kita ni. Perjanjian Pangkor, Perjanjian Bangkok, Darurat, Persekutuan, Malaya Union, Merdeka. Ini semua melibatkan British. Buang British kat situ, dia tak jadi sejarah. Dia tak jadi sejarah. Sejarah kita ni tak jadi sejarah tanpa ada British. Dan saya fikir ini bukan sejarah kita, ini sejarah British. Dia cerita aktiviti British. British buat itu, British buat ini. Dia bukan cerita kita. Sistem kita, budaya kita, institusi raja kita, apa yang ada dalam institusi tersebut. Kurun ke-19, apa yang berlaku pada masyarakat kita, orang kampung, macam mana nelayan kehidupan. Masa mereka dijajah, mereka hidup macam mana, mereka dilayan macam mana. Cerita tentang kita. British itu satu tajuk saja, tak penting. Tapi dalam buku kita British, tiba-tiba ada kita lawan pula. Sejarah kita lawan. Sejarah kita tak ada, sejarah kita lawan. Dia jadi buruk lah, dia jadi jahat. Jadi satu bahagian cerita tentang kita, sistem kita. Sekarang ni kita belajar sejarah, pelajar-pelajar universiti, bila saya tanya, kita sistem politik ni kita nak panggil apa? Sistem politik kita ni ada tak dalam kepala tuan-tuan? Zaman dulu raja-raja memerintah, sistem politik apa? Bila tanya bukan pelajar saja, tanya pensyarah pun tak boleh jawab. Ahli sejarah dia tak boleh jawab. Kerana tak pernah dikaji.
Kita ni sejarah kita, sistem kita pun kita tak kaji, tak tahu konsep dia. Kita terpaksa pinjam daripada istilah British. Kita guna sistem feudal. Sistem feudal ni, saya PhD tentang feudal. Feudal ni istilah menghina. Dia diwujudkan untuk hina masyarakat peribumi, jahat, pemalas, tak berguna, suka bergaduh. Itu maksud feudal. Kita kata sistem kita ialah feudal, pinjam daripada barat. Sistem feudal di barat itu berperang, bergaduh, berebut kuasa. Tak boleh sebut dah, selain pada feudal tak boleh sebut. Nampak tak? Tak dikaji sejarah kita. Perlu dikaji. Satu bahagian lagi buku teks cerita tentang ni tema yang penting sebenarnya. Dalam buku teks kita yang tingkatan 1 sampai tingkatan 5 ni, umumnya kalau bincang tentang Malaysia ni, dia bertemakan tentang penjajahan dan perjuangan. Yang kedua ni tak apa bincang tentang penjajahan dan perjuangan, tetapi dalam konteks kita, utamakan kita ni. Jangan bincang pentadbiran British sangat. 1-2 tajuk cukup pentadbiran British. Yang lainnya kita ni, masa British jajah ni, apa yang kita buat? Tuan-tuan belajar sejarah, tuan-tuan tahu tak apa yang kita buat masa kita jajah? Tak tahu. Sejarah kita sendiri pun tak tahu apa yang berlaku pada kita. Kita tahu British buat itu, buat ini. Dia jadi pelik, tuan-tuan. Bila saya cerita macam ni, orang marah. orang tak setuju. Dr. Azmi ni tahu kritik saja. Bukan saya nak kritik, tuan-puan, saya nak betulkan apa yang tak betul dengan sejarah kita, dan saya sediakan alternatif. Jadi yang kedua ni cerita tentang British jajah kita, 1-2 bab cukup. Yang lain perjuangan kita, apa yang kita lalui, kesukaran kita, macam mana kita ditindas, apa yang British buat dan kita lalui macam mana, apa yang kita hilang hak, apa yang kita terpaksa hadapi zaman. Cerita tentang kita. Barulah buku teks anak-anak kita belajar, barulah ada perasaan sedih, ada perasaan geram. Dia kena ada perasaan yang macam tu, tuan-tuan, dalam buku teks. Kalau tak ada perasaan macam tu, macam mana nak bina patriotisme? Macam mana nak tanam semangat sayangkan negara, sayangkan bangsa, sayangkan agama, sayangkan ulama? Nak bina macam mana? Sebab tengok British rasa tak geram pada British. Tak betul lah. Patut kita geram. Orang lain, negara lain, yang soalan tadi tanya, kenapa kita tak berubah? Negara lain dah berubah. Dia dah nyahkan British, dia dah bina sejarah dia sendiri. Kita ni yang terlalu slow sangat, tak diubah dengan bersungguh-sungguh. Ada perubahan sikit-sikit saja yang tidak perfect dan tidak meninggalkan kesan kepada anak-anak kita yang belajar sejarah. Saya baca sejarah, saya ni pensyarah, berbelas tahun dah mengajar sejarah politik Malaysia. Saya baca tingkatan 1 sampai tingkatan 5, saya fikir, kalau pelajar kita baca buku teks ini, apa yang ada dalam kepala mereka, mereka faham apa? Saya cuba faham dari sudut saya ni. Kalau saya baca ni sebagai pelajar, saya faham apa? Saya tak faham apa-apa, tuan-tuan. Tak faham pun. Yang saya tahu ialah nak jawab soalan. Tak ada perasaan, tak ada kefahaman apa. Saya nampak berita ni okey saja. Dan ini tidak betul. Orang datang curi apa semua, kita kata tak ada masalah dia datang curi, dialah yang akhirnya dia rampas rumah kita, dia bina bilik, dia buat parking, dia buat bilik air. Bagus juga British ni. Macam tu jadi. Kerana British buat. Walaupun British rampas tak apa. British nak duduk lama di sini, dia buat macam-macam. Bagus British buat. Sekurang-kurangnya British buat. Kalau harap raja-raja tak buat. Dia cakap macam tu. Bila dikaji sejarah, sebenarnya institusi raja-raja ni sebenarnya dahulu sangat bagus. Dia buat salah, raja-raja ni boleh dipecat. Dahulu boleh dipecat raja-raja ni. Kes di Perak ada dua orang sultan dipecat. Pasal apa? Kerana memberi pajakan pada orang luar tanpa mesyuarat. Dahulu, zaman dahulu, institusi raja-raja ni dia mesyuarat. Dia ada majlis dia, angkat tangan, ikut demokrasi dah. Raja kalau tak cerita pada rakyat, pada pembesar tentang keputusan dia, salah. Ada peraturan. Dia buat salah. Zaman Sultan Mahmud Melaka, pernah dengar tak Sultan Mahmud? Dalam cerita sejarah kita, raja ni jadi jahat. Sultan Mahmud ni jahat. Segala jenis manusia, Mahmud ni lah yang paling jahat sekali. Raja lain ada tak jahat? Ada tak tuan-puan pernah dengar raja yang jahat di sini? Tak ada. Sultan Mahmud ni yang paling jahat. Satu Mahmud di Johor, satu lagi Mahmud di Melaka. Bila saya kaji sejarah Sultan Mahmud ni, tuan-puan, saya jadi pelik. Sultan ni seorang sultan yang sangat hebat. Hebatnya sultan ini dibuat salah, dia letak jawatan.
Sultan Mahmud dalam sejarah dia buat salah, dia letak jawatan kerana buat keputusan salah. Ini Sultan Mahmud. Dan Sultan ini saya cerita pada depan orang Melaka. Orang Melaka dia tak tahu sejarah ni. Sultan ini masa anda semua sambut merdeka orang Melaka, kamu ingat tak Sultan ni, Sultan Mahmud yang kamu kata jahat ni? Sultan ini mati lawan Portugis. Dia mati lawan Portugis. Dia jahat, dia baik, itu satu hal. Dia mati lawan Portugis. Dia berjuang merdeka sampai ke darah yang terakhir. Walaupun tak lawan dalam pertempuran, tapi dia mati masa cuba untuk rampas balik Melaka. Macam-macam dia buat. Orang Melaka tak kenang dia sebagai pejuang kemerdekaan. Orang Melaka sendiri. Bila saya cerita, baru mereka faham. Oh, macam tu rupanya. Pelik. Sejarah kita ni ada yang tak kena. Dan Sultan Mahmud ni yang kita belajar semua jahat-jahat tentang dia. Dia bunuh orang, dia berzina dan sebagainya. Bila saya baca balik, rupanya yang dia bunuh, dia hukum mati adik dia, Raja Zainal. Pernah dengar tak cerita ni? Sultan Mahmud dia hukum mati adik dia kerana tampan. Maka orang kata Sultan Mahmud cemburu kerana Raja Zainal ni tampan. Bila saya baca balik, disebut Raja Zainal ni playboy. Dia tampan tapi dia playboy. Dia masuk ke pekan, anak dara orang, isteri orang, semua dia ambil, dia rosakkan. Tak puas lagi, dia dah puas hati dengan orang ni, dia dah sesat, dia bagi pada pengikut dia. Sultan Mahmud hukum mati ni, bila hukum mati orang ni, ahli sejarah kata apa? Tengok raja ni bunuh adik dia sendiri kerana tampan. Tak cerita orang ni jahat macam mana. Ada juga cerita tentang Sultan Mahmud ni cemburu pada Tun Fatimah. Ini famous. Sultan Mahmud hukum mati bendahara Tun Muzahir. Kerana apa? Anak Tun Muzahir ni, Tun Muzahir kahwinkan Tun Fatimah tu dengan Tun Ali, sepupu dia, tak tunjuk pada Sultan Mahmud. Sultan Mahmud pun pergi majlis kahwin, tengok Tun Fatimah berkenan, rasa marah, kemudian hukum mati Tun Muzahir. Itu cerita dia. Sejarah ni memang cara disampaikan langsung tak betul. Langsung tak betul. Amat mengherankan. Sebenarnya Sultan Mahmud ni dia telah dihina pada masa itu. Tun Muzahir tak tunjukkan anak tu salah dari segi peraturan istana. Tun Muzahir sebagai bendahara, selalunya adat rasa Melayu, bendahara ini ialah bapa saudara pada bapa mertua pada sultan. Dan Tun Muzahir ni bapa saudara Sultan Mahmud. Tun Fatimah dengan Sultan Mahmud ni sepupu je, keluarga. Tapi Tun Muzahir ni dia tak endah, dia selalu dahaka. Dia boleh kahwinkan Tun Fatimah dengan orang lain, dia tak tunjuk pada sultan, dia panggil sultan tu pergi majlis kahwin. Apa makna tu apa? Malulah sultan tu dihina. Majlis tu dia nak makan pun tak boleh lah. Dia lari. Dia tinggalkan majlis. Orang kata tengok dia cemburu. Sebenarnya dia telah diaibkan. Apa yang dia buat selepas itu? Dia tak buat apa-apa pun dalam sejarah. Dia tak buat apa-apa pun. Dia tak bunuh orang, dia tak tangkap orang, tak ada. Raja ni disebut dia boleh buat apa saja. Dia tak buat apa pun. Setahun kemudian, tengok sejarah ni, tak cerita setahun kemudian, dia macam semalaman dia. Setahun kemudian, Tun Fatimah dah beranak dah. Tiba-tiba Tun Muzahir ni dia terima rasuah. Tun Muzahir ni dia terkenal sebagai orang yang mengamalkan rasuah. Dia terima rasuah. Dalam kes dua orang keling yang telah bertengkar, mereka lantik dia sebagai hakim, dia ambil satu rasuah daripada orang ni, menyebabkan orang seorang lagi ni keluarkan fitnah, bawa kepada Hulu Balang Melaka pada masa itu, Laksamana Khoja Husin, menantu hantuah. Laksamana Khoja Husin ni pergi mengadu pada Sultan Mahmud, kata Tun Muzahir ini mahu menjatuhkan Sultan Mahmud, rampas kuasa. Maka itulah yang menyebabkan Sultan Mahmud, Panglima dia cerita tentang kejahatan Perdana Menteri. Bendahara ni Perdana Menteri. Perdana Menteri ni keluarga dia masa tu ada amalan kronism. Semua jawatan pembesar ni dikuasai oleh keluarga Tun Muzahir ni. Jadi dia nak tanya siapa lagi? Kalau ketua panglima dia pun report macam tu, dia nak tanya siapa? Dia percaya. Maka dia lah jatuhkan hukuman mati. Tiba-tiba dia tahu apa yang dia buat tu salah. Dia rasa fitnah. Tapi kalau saya baca sumber Portugis, itu bukan fitnah. Memang betul. Memang ada unsur rampas kuasa. Jadi dia pun letak jawatan. Dia buat salah raja, dia letak jawatan. Anda carilah raja dalam dunia, sebut. Ada tak pernah dengar raja buat salah letak jawatan? Ini disebut raja yang jahat.
Raja yang jahat. Macam mana raja jahat ini? Kita kata macam Stalin contohnya, macam Hitler, dia bunuh rakyat dia beramai. Raja jahat ini macam Louis di Eropah. Louis ke-14 di Eropah, dia bunuh rakyat dia. Itu raja jahat. Sultan Mahmud dia bunuh siapa? Rakyat dia ditindas macam mana rakyat? Tak ada. Dia ada masalah peribadi dengan orang, dia bunuh orang kata seorang dua contohnya. Dia berzina dengan isteri. Memang buruk, akhlak dia buruk, tapi dia bukan raja yang jahat. Ada beza raja jahat dengan raja akhlak buruk. Kenapa dia akhlak dia buruk? Masa kecil dahulu dia diasuh oleh Tun Muzahir ini jadi seorang yang buruk. Rakyat curi lembu hukum mati depan dia. Sampai bendahara Melaka pada masa itu, bendahara Tun Perak tegur Tun Muzahir ni, kenapa ajar raja ni jadi jahat? Ditegur dah. Dia ajar Sultan Mahmud kecil lagi hidup mewah, jahat dan sebagainya, dan akhirnya dia jadi peribadi dia buruk. Tapi dia dalam jiwa dia baik. Jiwa dia baik. Dia buat salah, dia tak ulang balik dah. Dia buat sekali ditegur. Ada satu kes dia berzina dengan isteri orang. Dalam konteks hukum Islam, apa hukuman dia? Jadi suami pada yang orang dia berzina ni, Tun Biaji, pembesar dia, balik tengok dia keluar daripada rumah, dia tahulah bahawa Sultan Mahmud berzina. Dia nak bunuh Sultan Mahmud. Sultan Mahmud kata apa pada parlimen dia yang nak bunuh dia? Pasal pengikut dia sedang keluarkan keris untuk lawan balik. Dia kata jangan apa-apakan orang ni. Better buat salah. Better patut dihukum mati. Suruh orang ni hukum mati. Sultan yang jahat macam mana ni? Dalam sejarah kita sebut sultan jahat. Yang paling jahat ni macam ni. Inilah Sultan Mahmud. Nampak tak? Dalam buku teks cerita, dalam TV ada macam-macam cerita tentang Sultan Mahmud jahat. Sama juga kes dengan di Johor, Sultan Mahmud yang bunuh pembesar dia kerana seolah senangka. Pernah dengar tak? Pun ada penjelasan. Sejarah kita telah diburukkan. Sejarah kita, ahli sejarah kita, mereka tulis sejarah kita, orang lain pun cerita keburukan kita yang luar biasa. Walaupun ia tidak betul, kita terima tanpa apa rasa apa-apa. Saya ingat itu sajalah daripada saya. Tadi panjang saya jawab macam ni, tapi saya nak jelaskan boleh, tapi pihak pemerintah kena mainkan peranan. Dia kena panggil ahli sejarah duduk semeja bincang. Itu cara kena buat. Dia panggil pakar-pakar yang ada duduk bincang. Nak selesaikan masalah negara pun gitu juga. Ada masalah perpecahan kerajaan, parti pemerintah dengan pemakar, banyak masalah. Kerajaan ni, parti kerajaan, dia kena lebih memainkan peranan. Dia kena jiwa besar, belapan dada. Dia kena panggil orang duduk semeja bincang, selesaikan masalah. Masalah akan selesai. Ini pernah dibuat masa berlaku peristiwa 13 Mei 1969. Masa tu barulah kerajaan, pemerintah, pemimpin politik terfikir, apa yang sedang berlaku? Kenapa berlaku 13 Mei? Kenapa ini berlaku? Sebenarnya 13 Mei ini sebenarnya sudah berlaku zaman Jepun lagi. Komunis memerintah 14 hari, dia melakukan kekejaman di kampung-kampung, orang bergaduh. Beratus-ratus, beribu orang mati. Tak ada dalam sejarah, tak cerita sangat. 13 Mei ini jadi penting kerana melibatkan parti politik. Ada dah peristiwa sebelum itu yang lebih teruk, tak menjadi satu pengajaran. Merdeka, terima kerakyatan macam-macam, tak dibincangkan tentang macam mana kita nak satukan mereka ni. Macam mana nak bentuk bangsa, tak dibincangkan. Berlaku 13 Mei baru nak bincang. Tapi mereka bincang, duduk semeja, selesaikan. Timbul dasar ekonomi baru, rukun negara, dasar bahasa kebangsaan, dasar budaya kebangsaan, sistem pendidikan kebangsaan. Cuba selesaikan masalah. Tapi semua itu sudah dianggap tidak relevan lagi. Walaupun masyarakat tidak selesai masalahnya, dah dianggap tak relevan. Pusing balik. Jadi mereka ini boleh selesai, tapi dengan pemerintah itu yang memulakan inisiatif. Saya ingat itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.